Okey. So hari ni kita akan belajar 5.2 3 keadaan jirim. Okey. So jirim boleh wujud dalam 3 keadaan. So apa 3 keadaan tu? So keadaannya adalah pepejal, cecair dan pepejal, cecair dan gas. Okey, so jirim boleh wujud dalam 3 keadaan, pepejal, cecair dan gas. So saya rasa tak ada masalah untuk awak kategorikan yang mana satu pepejal, yang mana satu cecair dan yang mana satu gas. Okey, ini adalah gambar pepejal. Okey, ni contoh gambarnya yang ni. Okey, awak boleh tengok sendiri. Okey, contoh-contoh gambar pepejal. Yang ini pula cecair. Okey, ini adalah gambar contoh-contoh barang-barang yang dalam keadaan cecair. Dan yang ini pula adalah semua yang dalam keadaan gas. Okey, contohnya api, steam, wap air, lava. Inilah semualah. Okey. Okey, seterusnya jirim. Okey, jirim terdiri daripada zarah yang seni. Okey, yang seni maksudnya tak boleh kita lihat dengan mata kasar. Okey, amat kecil dan sentiasa bergerak. Okey. So yang bulat-bulat ni adalah zarah. Okey, yang ni susunan zarah dalam pepejal. Okey, susunannya rapat-rapat. Yang ini pula dalam cecair, dia jauh-jauh sedikit. Okey, kalau yang ni dalam gas, jaraknya jauh-jauh. Okey, sangat jauh antara satu sama lain. So zarah-zarah ni dia sentiasa bergerak. Okey, sentiasa bergerak. Tengok contoh. Okey, yang ni. Okey, yang ni lah. Zarah-zarah yang bulat ni dia sentiasa bergerak. Dan bila dia sentiasa bergerak, dia boleh berlanggar antara satu sama lain. Okay, zarah ni dia kecil dan apa sifat dia? Dia kecil dan dia boleh bergerak dan dia boleh berlanggar antara satu sama lain. Okey, kita tengok beza dari segi pergerakan pepejal. Okey, kalau dalam pepejal zarah tu boleh bergetar pada tempat yang tetap. Kenapa dia hanya boleh bergetar? Sebab dia rapat-rapat. Okey, macam awak lah, bila awak duduk rapat-rapat, awak tak boleh nak bergerak bebas kan. Okey, sama juga macam zarah, bila dia duduk rapat-rapat, dia hanya boleh bergetar sajalah. Okey, dia tak boleh nak pergi jauh-jauh sebab dia duduk pun berhimpit-himpit kan. Macam awak duduk, kalau awak duduk berhimpit-himpit, awak tak boleh nak bergerak sangat. Okey, so apa yang dia boleh buat? Dia hanya boleh bergetar pada tempat yang tetap. So kedudukan dia fix lah kat sini, dia tetap je kedudukan dia. So contoh macam buku kan, so dalam buku tu ada zarah-zarah. Okey, dalam buku tu ada zarah-zarah. Okey, buku tu dia punya bentuk dia tetap. So zarah dalam tu dia tak boleh berubah, dia hanya bergetar je dalam buku tu. Seterusnya cecair. Okey, untuk cecair, macam mana zarah dalam cecair ni dia bergerak? Dia bergerak bebas dan menggelongsor. Okey, menggelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Contoh dalam cecair. Okey, saya lukis dalam cecair. Ini cawan air. Okey, dalam air ni dia ada zarah. Okey, zarahnya dia tak duduk rapat macam dalam pepejal. Okey, dia duduk jauh sikit. Okey, bila duduk jauh-jauh, dia boleh bergerak bebas. Okey, bila dia duduk jauh-jauh, dia boleh bergerak bebas. Dia ada ruang lah untuk dia bergerak. Okey, bila dia duduk jauh-jauh, dia ada ruang untuk dia bergerak. So, dia boleh bergerak bebas dan menggelongsor. Okey, menggelongsor, dia boleh slide antara zarah-zarah yang lain lah. Okey, dan dia boleh berlanggar antara satu sama lain. So bila dia bergerak, dia ada peluang untuk berlanggar antara zarah dengan zarah. Okay, seterusnya untuk gas. Dalam gas, zarahnya bergerak bebas.
dan laju. Okey, zarahnya bergerak bebas dan laju dan rawak dan boleh berlanggar antara satu sama lain. Okey, kenapa dia boleh bergerak bebas dan laju? Sebab jarak antara zarah tu sangat jauh. Okey, jarak antara zarah-zarah tu sangat jauh, dan bila dia bergerak laju, dia ada peluang lah untuk berlanggar dengan antara zarah dengan zarah yang lain. Okey, seterusnya, okey, ini susunan zarah dalam gambar yang lebih cantik lah. Okey, pepejal duduknya rapat-rapat. Pepejal duduknya rapat-rapat. Kalau cecair, dia jarak antara zarah tu ada jarak lah, ada jarak sedikit. Okey, jarak dan ruang antara zarah tu ada, sebab tu dia boleh bergerak. Kalau macam pepejal tadi, jarak dia sangat rapat, sebab tu dia hanya boleh bergetar. Okey, untuk gas, jarak antara zarah-zarah tu jauh. So bila jaraknya jauh, dia boleh bergerak bebas, dan bila dia bergerak bebas, dia ada peluang untuk berlanggar antara satu sama lain. Okey, jaraknya luas. So kalau ada soalan nak suruh awak lukis susunan zarah dalam pepejal, susunan zarah dalam cecair, susunan zarah dalam gas, awak kena lukis macam ni lah. Okey, kalau pepejal rapat-rapat, kalau cecair ada ruang sedikit, kalau gas ruangnya besar. Okey, ini cara nak lukis susunan zarah dalam 3 keadaan jirim ni: keadaan pepejal, keadaan cecair dan keadaan gas. Okey, seterusnya, apakah bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan? Apakah bahan yang boleh wujud dalam ketiga-tiga keadaan? Maksudnya, dia boleh wujud dalam pepejal, dia boleh wujud dalam cecair, dan dia juga boleh wujud dalam gas. Apakah bahan tu? Okay, so jawapannya adalah air. So air dia boleh jadi pepejal, dia boleh jadi cecair, dia boleh jadi gas. Kenapa? Kerana apabila air dibekukan ataupun disejukkan, dia boleh jadi ais. So apakah keadaan jirim ais? So keadaan jirim ais adalah pepejal. So apabila ais ini dicairkan, dia akan jadi air. Apakah keadaan jirim air? Dia adalah cair. Dan apabila air ini dipanaskan ataupun dididihkan, dia akan jadi wap air. So apakah keadaan jirim bagi wap air? Dia adalah gas. So ini bermakna air adalah bahan yang boleh wujud dalam ketiga-tiga keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, seterusnya, yang ni tak payahlah. Yang tak payah. Okey, seterusnya, okey, perbandingan sifat antara 3 keadaan jirim. Yang ini pepejal, cecair dan gas. Okey, tadi kita dah tengok perbezaan dari segi pergerakan. Okey, kalau pepejal dia bergetar, kalau cecair dia bergerak bebas dan mengelongsor dan boleh berlanggar antara satu sama lain. Kalau gas, dia bergerak bebas dengan laju, rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Itu beza dari segi pergerakan zarah. Okay, seterusnya kita tengok beza dari segi bentuk dan isi padu. Okay, beza dari segi bentuk dan isi padu. Kalau pepejal, bentuknya tetap, isi padunya juga tetap. Contohnya yang ni adalah cube logam lah, contoh. So kalau kita letakkan cube logam ni dalam bekas, cube logam ni tak berubah, bentuk dia tetap sama. Okay, contohnya macam contoh yang sama lah, macam buku kan. Buku boleh tak bentuk dia berubah? Okay, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab zarahnya tidak berubah, zarahnya rapat-rapat, dia tak boleh bergerak. Okay, so buku, dia punya isi padu tetap sama lah, dia tak berubah. Okay. Seterusnya untuk cecair isi padunya tetap dan mengikut bentuk bekas yang diisi. Okey, kalau awak tengok kat sini, kalau yang ni isi padu dia 50 cm padu. Okey, kalau awak letakkan air ni dalam cawan lain, so isi padunya tetap
50 cm padu. Dia tidak berubah isi padu dia. Okey, isi padu dia tetap, dan isi padu ni tetap dan mengikut bentuk bekas yang diisi. Contohnya kalau awak letak air ni dalam bekas macam ni, so bentuk dia ikut bekas ni lah. Okay, kalau awak letakkan cecair ini dalam conical flask, dalam kelalang kun, bentuknya ikut bentuk bekas kelalang kun ni. Okay, contoh kalau awak letak air ni dalam bekas yang bentuk bulat, so air tu akan ikut bentuk bekas bulat tu. Okay, so dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Kalau bentuk bekas tu cube, bentuk cube, so air tu pun jadi bentuk cube lah. Okay, seterusnya kita tengok bentuk dan isi padu gas. Okay, gas mengikut isi padu yang tetap dan bentuk bekas yang diisi. Okay, so yang ni zarah-zarah dalam gas. So kalau letak gas tu dalam bentuk dalam bekas macam ni, so bentuk gas tu akan jadi bentuk ni macam ni lah. Okay, so kalau awak letak contoh awak letak gas dalam belon tu bentuk bulat, so bentuk gas tu akan jadi bentuk bulat. Kalau awak letak gas tu dalam belon yang bentuknya love, so gas tu akan jadi bentuk love lah. Okay, kalau belon tu bentuk petak, so gas tu akan jadi bentuk petak. Okay, ini maksud gas mengikut bentuk bekas yang diisi. Okay, sebentuknya ikut bekas yang diisi. Seterusnya kita tengok kebolehmampatan. Awak tahu tak maksud mampat? Mampat tu maksudnya dia tak kita boleh kecilkan dia, kita boleh mampatkan dia. Okey, contoh pepejal. Contoh pepejal, saya ambil contoh batu. Okey, batu, boleh tak batu ni dimampatkan? Okey, pepejal tidak boleh dimampatkan. Boleh tak awak ambil batu pasal awak mampatkan, awak nak kecilkan batu tu? Kalau siapa boleh buat memang hebat lah. Okay, so batu ni tak boleh dimampatkan, dia tak boleh dikecilkan. Sebab apa dia tak boleh dikecilkan? Sebab dalam batu ni dia ada zarah yang sangat rapat. Dia pepejal, zarah dalam batu ni sangat rapat. So bila dia rapat, kita tak boleh nak rapatkan dia lagi, sebab dia memang tak ada ruang antara zarah dengan zarah tu, tak ada ruang. Okay, tapi okay, sama juga dalam air. Dalam air, zarahnya jauh-jauh sedikit, ada ruang. So bila dia ada ruang antara zarah-zarah ni, dia boleh dimampatkan, cuma dia sukar dimampatkan. Sukar ni maksudnya susah lah nak mampatkan air ni. Okay, tapi boleh untuk mampatkan, tetapi susah untuk mampatkan cecair. Okay, macam awak lah, macam awak kan, contoh macam awak duduk rapat-rapat dengan kawan. So bila awak duduk rapat-rapat dengan kawan, susahlah nak rapatkan lagi. Okay, sebab tak ada ruang dah. Tapi kalau awak duduk jauh sikit dengan kawan, ada ruang antara awak dengan kawan, so boleh dimampatkan lagi. Okay, kalau gas sangat boleh dimampatkan. Sebab apa gas boleh dimampatkan? Sebab jaraknya jauh. Bila jaraknya jauh, kita boleh mampatkan dia lagi. Sama juga macam contohlah, kalau kita duduk jauh-jauh dengan kawan, so ada ruang kan antara awak dengan kawan, ruang yang sangat besar lagi antara kawan-kawan. So boleh mampatkan lagi awak kawan-kawan supaya awak menjadi lebih dekat antara kawan dengan kawan. Kita ambil contoh lah gas yang boleh dimampatkan. Okay, contoh yang boleh dimampatkan macam tong gas dekat rumah, tong gas untuk memasak. Okay, tong gas untuk memasak, kita panggil dia tong gas untuk memasak dekat dapur. Sekejap, tong gas untuk memasak dekat dapur. Tapi bila kita goyang-goyangkan tong gas tu, dalam tu sebenarnya kita bunyi macam air, bukan gas. Okay, macam tong gas dekat dapur tu, sebab apa? Gas tu dah dimampatkan. Gas dalam
gas dalam tong gas tu dah dimampatkan sehingga dia menjadi cecair. Okay. So bila kita mampatkan dia akan jadi, kalau contohlah gas dia jauh-jauh. So bila kita mampatkan dia, maksudnya kita dekatkan jarak antara gas ni, dia akan jadi lebih dekat. Dia akan jadi lebih dekat sehingga dia boleh bertukar menjadi cecair. Okey, gas boleh dimampatkan. Sebab apa dia boleh dimampatkan? Sebab dia ada ruang antara zarah. Seterusnya kita tengok kadar resapan. Okey, resapan maksudnya dia boleh meresap. Okey, contoh Okey, ni gambar apa? Ni gambar dia sembuh perfume. Okey, dia gambar dia sembuh perfume. Okey, so bau disebarkan kerana zarahnya yang kecil dan bergerak dan dalam zarah-zarah udara. Resapan telah berlaku. Kan kalau contoh awak sembuh perfume kan dalam kelas, so satu kelas tu boleh bau perfume tu. Sebab apa satu kelas boleh bau perfume tu? Sebab perfume tu dah berada dalam keadaan gas. Okey, perfume tu boleh berada dalam keadaan gas, dan bila dia wujud dalam keadaan gas, dia senang meresap. Okey, dia senang meresap. Satu kelas dah bau perfume tu. Okey, maksudnya di sini gas ni dia meresap dengan sangat cepat. Okey, gas meresap dengan sangat cepat sebab bila sembuh je perfume tu boleh merebak satu kelas. Okey, bau perfume tu boleh meresap satu kelas. Sebab dia zarah-zarah gas dia senang meresap dengan sangat cepat. Okey, so kita tengok eksperimen yang menunjukkan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan gas ni boleh meresap. Okey, pertama kita tengok dalam pepejal. Okey, dalam pepejal, kadar resapan zarah dalam pepejal sangat perlahan. Ini sebenarnya eksperimen. Okey, contohnya kita letakkan kuprum sulfat dia ada dalam buku teks awak. Yang ni namanya kuprum sulfat. Kuprum sulfat ni dia warna biru. Okey, kuprum sulfat ni dia warna biru. Okey, selepas ini gambar sebelum, ini gambar selepas beberapa hari. Okey, selepas beberapa hari warna biru kuprum sulfat tu akan meresap dalam tabung ni, dalam tabung gas ni. Selepas beberapa hari warna ni akan meresap. Maksudnya dalam ni semua akan jadi warna biru selepas beberapa hari. Okey, kalau awak tengok dalam cecair, sama juga kita kalau dalam buku teks kita akan letak kuprum sulfat juga. Jadi kalau dalam buku teks kita akan letak kuprum sulfat juga, dan sama juga dia berwarna biru, tapi dalam slide ni warna purple lah pula. Okey, so ni gambar sebelum, yang ni pula gambar selepas. Okey, yang ni gambar selepas 2 jam. Okey, selepas 2 jam warna kuprum sulfat yang warna biru ni akan meresap ke dalam semua cecair ni. Okey, so selepas berapa jam? Selepas 2 jam. Selepas 2 jam air ni akan bertukar menjadi warna biru. So apa yang kita boleh cakap tentang kadar resapan dia? Kadar resapan zarah lebih tinggi dari pepejal. Maksudnya dia boleh meresap lebih laju daripada pepejal. Sebab apa? Dia merebak selepas 2 jam. Okay, berbanding dengan pepejal tadi, dia boleh meresap selepas beberapa hari. Dan kalau kita ni yang ni warna kuprum sulfat ni, yang ni kita masukkan kuprum sulfat. Okey, kuprum sulfat yang warna biru selepas beberapa jam, selama 2 jam, warnanya boleh meresap sehingga semua cecair bertukar menjadi warna biru. Okey,
Kalau kita tengok dalam gas, kadar resapan zarah paling tinggi. Maksudnya dia paling cepat meresap. Contoh yang tadilah, yang perfume tadi kan, bila sembuh je terus satu kelas boleh bau. Sama juga macam ni. Yang ni sebelum, gambar sebelum. Yang ini gambar selepas beberapa minit. Selepas beberapa minit saja, satu balang ni akan bertukar warna. Ini menunjukkan kadar resapan zarah dalam gas ini adalah paling tinggi. So dia meresap paling cepat. So next kita tengok perubahan keadaan jirin disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Yang ni sebenarnya awak dah belajar. Macam mana pepejal dia boleh bertukar menjadi cair, macam mana cair boleh bertukar menjadi gas. Yang ni sekolah rendah rasanya dah belajar kot. Kalau pepejal dia boleh bertukar menjadi cecair melalui proses peleburan. Kalau cecair, macam mana dia boleh bertukar menjadi gas melalui proses pendidihan. Dan macam mana gas boleh bertukar menjadi pepejal melalui proses pemejaluapan. Yang ni saya rasa awak tak belajar lagi kat sekolah rendah. Proses ni dia macam lompat. Lompat sebab apa? Pepejal sepatutnya dia pergi cecair dulu. Lepas pergi cecair dia akan jadi gas. Tapi yang ni daripada pepejal dia terus jadi gas, ataupun daripada gas terus jadi pepejal. Dia tak melalui fasa cecair. So proses ni dinamakan pemejaluapan. So kita tengok satu-satu lah. Peleburan. Kalau peleburan, sekejap. Tengok gambar ni dulu. Gambar ni gambar ais. Ais ni dia melebur menjadi air. Yang ni pula gambar mentega. So bila dipanaskan dia akan cair lah. Dia akan cair. So dia berubah daripada pepejal menjadi cecair. Dia berubah daripada pepejal menjadi cecair. Kenapa dia boleh berubah? Sebab dia boleh menyerap haba. Menyerap haba daripada mana? Daripada kalau macam ni mestilah kita panaskan dia menggunakan api. So mentega ni dia akan serap haba daripada api dan dia boleh cair. So proses ni dinamakan peleburan. Pandai Cikgu Su. Dia sama juga macam ais ni. Apabila dia menyerap haba tu daripada mana? Daripada sekeliling. So dia akan jadi air. So proses daripada pepejal. Proses daripada proses daripada pepejal nak jadi cecair tu, dia serap haba ataupun bebaskan haba? Dia serap haba. Seterusnya kita tengok pendidihan. So yang ni gambar apa? Gambar apa Cikgu Su? Ais kosong. Gambar air yang dididihkan. Gambar air yang dididihkan. Sama juga. Yang ni adalah cecair. Ini zarah-zarah dalam cecair. Dia duduk sedikit rapat. So bila dia dipanaskan menggunakan api, dia akan berlanggar-langgar. Dia akan serap haba daripada api. Dan bila dia serap haba, dia akan bertukar menjadi wap air, gas. Yes, betul, wap air. Wap air tu keadaan jirimnya adalah gas. So bila dia berlaku pada takat didih. So bila takat didih air adalah 100 darjah Celsius. So bila suhu dia sampai 100 darjah Celsius, dia akan bertukar menjadi cecair kepada gas. Ini gambar apa? Ini adalah gambar kentang. Ini adalah gambar kentang. So sama juga air yang berada di sini dia akan berubah menjadi gas.
Okey. Sama ini proses ini dinamakan pendidihan. Proses ini cecair menjadi gas. Okey, seterusnya. Okey, saya sambung. Okey, penyejatan. Okey, macam mana proses penyejatan? Okey, so awak tengok gambar ni, baju yang dijemur. Okey, so baju yang dijemur ni awalnya dia basah. Okay, basah dengan apa? Basah dengan cecair. Okay, saya lukiskan susunan zarah cecair. Okay, ini susunan zarah cecair pada baju. Okay, so apabila dia dijemur, apabila dia dijemur, cecair ini akan menyerap haba daripada matahari. Okay, matahari kan dia mengeluarkan haba. So cecair ni akan menyerap haba daripada matahari, dan apabila cecair itu menyerap haba, cecair ni akan bertukar daripada cecair kepada gas. Okay, dia akan jadi wap air. Okay, wap air tu di dalam bentuk gas lah. Okay, so dia bertukar daripada cecair menjadi gas. Ini adalah proses penyejatan. Proses di mana cecair jadi gas. So ia boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey, sebarang suhu maksudnya kalau apa beza penyejatan ni dengan pendidihan? Pendidihan tu kita didihkan dia menggunakan api. Tetapi penyejatan ni kita tak didihkan dia, dia akan berlaku pada sebarang suhu. Okey, dan proses ini menyerap haba daripada sekeliling. Okey. So itu penyejatan. Ini contoh gambar yang ini gambar apa? Ini gambar air sejuk, dan pada permukaan botol air sejuk tu ada macam steam lah, air apa, contoh uap air. Macam mana uap air ni boleh terbentuk? Macam mana uap air ni boleh terbentuk? Dia sebenarnya terbentuk daripada gas yang daripada sekeliling. So gas tu apabila dia terkena pada permukaan yang sejuk ni, dia akan terkondensasi. Okey, terkondensasi, dan gas yang berada di sekeliling botol akan bertukar daripada gas menjadi cecair. So cecair inilah yang ada pada botol di luar botol ni lah, di permukaan botol. Okey, so proses ni daripada gas jadi cecair, proses tu dinamakan kondensasi. Okey, ni kondensasi. Sekejap kondensasi. Dan proses ni membebaskan haba. Okey, so untuk gas bertukar menjadi cair, dia kena bebaskan haba lah. Okey, seterusnya pembekuan. Okey, proses pembekuan. Okey, macam contoh ais. Okey, aiskrim. Ni ais lah. Proses untuk menjadikan ais tu, okay, contoh kalau kita letakkan air dalam peti, so air tu akan berubah daripada cecair kepada pepejal, dan dia berlaku pada takat beku. So takat beku air adalah 0 darjah Celsius. Means bila dah sampai suhu 0 darjah Celsius, dia akan berubah daripada cecair kepada pepejal, dan proses ni membebaskan haba. So bila awak masukkan air dalam peti, so untuk jadikan cecair itu jadi ais, air itu jadi ais, dia kena bebaskan haba. Bebas tu maksudnya dia buang haba. Okey, seterusnya proses pemejaluapan. Okey, so tadi saya kata proses pemejaluapan ni daripada gas terus jadi pepejal, dia tak melalui fasa cecair. Ataupun proses pemejaluapan ni dia daripada pepejal terus bertukar menjadi gas. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni contoh pewangi tandas. Okey, so apa keadaan jiring pewangi tandas? Dia dalam keadaan pepejal. So dia dalam keadaan pepejal. So awak tengok lama-lama pewangi tandas tu lama-lama dia akan hilang kan. So dia hilang ke mana?
So lama-lama pewangi tandas tu lama-lama dia akan habis. So macam tiba-tiba tak ada kan. So ke mana perginya pepejal pewangi tandas tu? Okey, dia akan melalui proses pemejaluapan dan dia akan bertukar menjadi gas. Okey, dan gas tu akan merebak lah dan kita akan bau tandas tu bau wangi kan. Sebab dia dah meresap dan menjadi gas. So proses pemejaluapan ni menunjukkan pepejal pewangi tandas ni terus bertukar menjadi gas. Dia tak jadi tercair. Dia terus jadi gas. Ataupun contoh pepejal kejap. Sama juga macam ni. Yang ni adalah ais kering. Ais kering ni dia daripada pepejal. Kejap. Ais kering ni ais kering ni terus daripada pepejal dia akan jadi uap air. So ini juga adalah proses pemejaluapan. Sama juga dengan ni ubat gegat ke apa tak. Dia daripada pepejal terus jadi gas. Pepejal terus jadi gas. So proses ini dinamakan pemejaluapan. So kesimpulannya, saya nak tunjukkan sekejap. Kesimpulannya yang ni. Yang ni solid. Solid ni maksudnya pepejal. So dari pepejal, liquid ni cair. So apabila pepejal bertukar menjadi cecair dan cecair bertukar menjadi gas, proses ini akan menyerap haba. Haba diserap. Daripada pepejal jadi cecair, cecair jadi gas. Proses ni menyerap haba. Tetapi daripada, kalau contoh daripada gas jadi cecair dan daripada cecair menjadi pepejal, proses ni membebaskan haba. Haba dibebaskan. Contohlah. Contoh pepejal ais. Ais nak jadi air macam mana? Mestilah dia serap haba, dia kena dicairkan, dia serap haba baru jadi air. Dan macam mana air boleh bertukar jadi gas? Iaitu dia dengan cara dia menyerap haba, dia kena dididihkan. Ni, tengok So ni. maksudnya daripada kiri ke kanan, Tengok ni. daripada kiri ke kanan dia menyerap haba. Dan daripada kanan ke kiri haba dibebaskan. So itu saja Tengok untuk ni. hari ini. Tajuk 5.2. Ini pun dia lekatkan dalam dia. Nanti kita akan berjumpa lagi. Bye. Hi, what's up? Please subscribe my channel. Macam tu lah.